Baiklah, dalam Ekspresi ini seperti biasa, hari ini hari Khamis kita akan bawakan perbincangan kita dalam Bicara Negara seketika nanti. Dan anda pastinya bolehlah menyertai perbincangan kita juga dengan menghubungi kami di talian 0326 927 939, 0326 927 939, atau juga di laman Facebook kami. Dan kalau nak lebih senang juga di Twitter, akan kita muat naikkan ataupun akan kita tweetkan tentang berita-berita semasa dan juga maklumat tentang maklumat terbaru yang kita terima. Dan kalau anda sendiri ingin hantarkan sebarang maklumat dan perkongsian ilmu tu juga boleh dihantarkan bersama dengan kami. Okey, seketika nanti kita akan bawakan perbincangan bersama dengan Ustaz Riza Kamarudin dalam Bicara Negara, nak mengenal kaedah beragama orang-orang soleh yang terdahulu. Jadi sama-samalah kita ikuti perbincangan saya nanti bersama dengan Ustaz Riza. Dan kepada anda semua, terus setia bersama kami, tak kiralah di mana jua anda berada, di selatan tanah air maupun di Lembah Kelang pastinya, ataupun di luar negara, yang boleh mendengarkan kita menerusi laman sesawang www.radio24.com.my. Assalamualaikum dan selamat petang kita ucapkan kepada anda semua yang bersama dengan kami di bernama Radio 24. Saya Zulkifli Bujang, dan ini masanya kita bawakan untuk anda program Bicara Negara. Dan pastinya dalam perbincangan kita dalam Bicara Negara ini, kita akan menyentuh banyak hal, banyak perkara yang boleh kita bincangkan bersama, dan anda boleh menyertai perbincangan kami dengan menghubungi kami di talian 0326 927 939. Kita ada Ustaz Riza Kamarudin dari Sekretariat Ilmuwan Malaysia, atau ringkasnya kita panggil Ilmu, bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, petang ni kita ingin menyentuh tentang bagaimana kita ni sebagai rakyat Malaysia secara keseluruhannya ni dapat mengenali kaedah beragama orang-orang soleh yang terdahulu. Ini satu skop perbincangan yang menarik juga, sebab kita perlu ada contoh. Kalau kita tidak ada contoh, kita akan buat sembrono. Kalau orang Johor sebut sembrono lah kan. Jadi ini persoalannya. Jadi bagaimana agaknya, apakah skop yang perlu kita lihat? Siapa orang alim ataupun orang soleh terdahulu yang boleh kita jadikan panduan, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bila kita berbicara tentang sudut orang saleh, ataupun bicara ini, kita nak tahu urusan agama ni dia ada tuan dia. Dalam keadaan rakyat negara kita sekarang sedang dalam suasana menyambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tu diutuskan. Kenapa Allah menyebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Tidak diutuskan Nabi itu melainkan dia membawa rahmat. Pertamanya, kita nak melihat contoh dalam urusan agama ni, dia ada tuan, dia ada milik dia. Mesti kita kembali kepada Allah dan Rasul. Dalam urusan agama, Nabi SAW menjadi duta khas Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi ini untuk mengajar dan mendidik masyarakat dunia, masyarakat manusia, supaya kembali mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal sesuai dengan ajaran dan aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang ditunjuk dan diakhlakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah orang kata nak mencarinya tu pun bukan satu kerja yang mudah juga, Ustaz. Memang. Kalau sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak berseorangan. Dia tidak berseorangan. Baik. Nabi di peringkat awal kenabiannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melebarkan, menjalankan gerak kerja dakwah secara sulit, sehinggalah Nabi SAW berjaya mendirikan sebuah daulah yang besar di Madinah. Tujuannya untuk apa? Untuk mendidik masyarakat yang berada di sekitarnya pada ketika itu. Dan Nabi SAW berjaya mendidik para sahabat dia dalam semua aspek kehidupan. Nabi tidak diutuskan hanya semata-mata untuk solat, puasa, zakat, haji sahaja. Tetapi Nabi SAW diutuskan untuk seluruh alam ini, menjaga akhlak alam ini, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengajar kita bagaimana kita nak mengadakan hubungan sesama manusia, mengajar kita bagaimana hak yang wajib kita tunaikan kepada binatang, alam, tumbuhan dan sebagainya. Semuanya diajar oleh Nabi SAW. Sebab itu kita harus tak dapat tidak mengambil panduan ini, kerana
Siapa lagi contoh yang kita nak ambil? Tidak ada ikon yang terbaik yang boleh kita ambil melainkan Nabi SAW. Setelah Nabi wafat, segala amalan dan akhlak yang Nabi SAW ajar dan tunjukkan kepada para sahabat menjadi cerminan kepada para sahabat itu. Kemudian diajarkan kepada generasi dan generasi seterusnya sehingga kepada kita hari ini. So kita ini nak ambil panduan daripada siapa? Tentunya kita mengambil panduan daripada generasi awal umat Islam di bawah. Baik. Kalau nak kita kaji semula, bukannya mudah lah bagi kita, tetapi apa yang diajar oleh Nabi kita itu sejak tahun 1400 lebih lagi sehingga ke hari ini agak jauh perbezaannya tu. Jadi sebagai orang biasa yang macam saya, yang macam pendengar-pendengar kita juga mungkin nak mencari ikon-ikon yang terdahulu yang sebelum ini, siapa agaknya contoh yang paling sesuai, orang soleh yang sebelum kita mungkin 10, 20, 30 tahun dahulu, adakah mereka juga melaksanakan kerja-kerja ataupun jalan-jalan yang ditetapkan oleh Rasulullah kita? Kalau kita nak cari ikon tertentu, individu tertentu untuk kita jadikan contoh, kita kena ada asas. Baik. Asasnya ialah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi SAW. Kita lihat ikon mana, individu mana. Asal individu itu mereka tetap teguh berpegang dengan prinsip Al-Quran, tetap teguh dengan prinsip hadis Nabi SAW dan mempertahankan dia. Itu ikon yang wajar kita ikuti. Bahkan Nabi SAW dia menunjukkan contoh yang terbaik pada semua aspek, bahkan dalam aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, Nabi SAW seorang peniaga yang hebat. Nabi SAW juga menjadi pemerintah. Dan Nabi SAW mengajar kepada kita bagaimana hubungan kita dengan pemerintah, mengajar hubungan dengan ahli keluarga, mengajar erti hubungan dengan masyarakat seluruhnya. Maka kalau kita nak finalkan siapa, saya nak sebutkan dengan jelas bahawa kita kena wajar kembali kepada mereka yang tetap di atas panduan Al-Quran dan hadis serta mengambil aktibar, mengambil pengajaran daripada asar para sahabat Nabi dan juga golongan selepas itu. Okey, alhamdulillah. Dan anda yang sedang mendengarkan kami, inilah dia rancangan Bicara Negara, di mana anda juga boleh terlibat sama dalam perbincangan kami dengan menghubungi kami di talian 0326927939, tak kira di mana jua anda. Yang penting anda mempunyai akses kepada talian telefon dan boleh berhubung dan bercakap terus dengan Ustaz Riza Kamaluddin dari Sekretariat Ilmuwan Malaysia, bercakap mengenal kaedah beragama orang-orang soleh terdahulu. Jadi dalam konteks kita dalam sebuah negara yang majmuk, yang berbilang bangsa, berbilang kaum ini, bagaimana prinsip-prinsip beragama yang diamalkan oleh orang-orang yang terdahulu? Saya percaya zaman Rasulullah pun ada juga masyarakat yang dari agama yang lain, dari orang kata tu pelbagai amalan-amalan mereka. Jadi untuk menangani sesuatu itu yang kita ni baru nak mengekalkan dengan konsep Islamnya itu mungkin agak sukar, dan lebih-lebih lagi pada hari ini yang cabarannya itu semakin luas. Secara asasnya Allah menyebut lakum dinukum walidin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Urusan orang bukan Islam itu urusan mereka. Mereka nak buat apa terpulang. Tetapi bagi kita orang Islam ada petunjuk yang dibuat oleh Nabi SAW. Kita tak boleh sewenang-wenangnya mereka cipta satu syariat baru. Dalam amal ibadat kita tak boleh nak pandai-pandai. Dalam buat puasa kita tak boleh nak pandai-pandai. Dalam solat kita tak boleh nak pandai-pandai. Dalam ibadat apa pun kita tak boleh pandai-pandai kita. Semuanya telah ditentukan oleh Nabi SAW. Kerja kita sama ada kita orang awam, apa pun level kita, kerja kita bila kita beramal adalah sesuai dengan amalan Nabi SAW. Nabi menyebut, man amila amalan laisa amruna fahuwa rad. Apa sahaja amal-amalan yang kamu buat, yang kamu lakukan, kata Nabi, laisa amruna, yang bukan daripada ajaran kami, yang bukan daripada perintah kami, fahuwa rad, akan tertolak, sia-sia. Sebab itu Imam Syafi'i menyebutkan bahawa di antara syarat diterima sesuatu amal ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua
ittiba' sunnah. Mesti ittiba'. Ittiba' ni maknanya mengikut seluruhnya petunjuk dan sunnah Nabi SAW. Sebab dalam jika kita berbicara bab salat, Nabi menyebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku salat. Kita tidak melihat Nabi SAW. Siapa yang melihat Nabi? Para sahabat. Para sahabat telah wafat. Bagaimana para sahabat meninggalkan amanat itu, meninggalkan tata cara salat yang baik. Mereka menukilkan kitab, mengarang kitab, menyusun kitab. Apa di antara yang masyhur? Hadis-hadis Nabi SAW dibukukan dan ianya sampai kepada kita pada hari ini. Nah, terbentang di hadapan kita pilihan yang banyak, tapi pilihan yang banyak pun kembali rujuk kepada sunnah Nabi SAW. Baik, tapi dengan pelbagai cabaran yang saya sebut tadi itu, mungkin adalah kitab-kitab yang juga diubah sana, diubah sini, kita tak tahu. Jadi dalam peringkat kita nak kembali kepada ajaran-ajaran terdahulu ataupun apa yang kita ambil daripada para sahabat dan adanya imam-imam yang menjadi pelajar kepada para sahabat dan sebagainya, agak keliru juga. Jadi apa agaknya panduan yang paling sesuai bagi umat Islam untuk dijadikan landasan? Kita kena merujuk kepada ahli ilmu. Kita kena merujuk kepada ahli ilmu. Sebab memang di sana banyak terdapat pencanggahan fakta, penyelewengan fakta, bahkan hadis-hadis Nabi juga banyak ditipu, banyak yang direka cipta. So kepada ahli ilmu ni lah kita sandarkan. Kerana mereka alim, mereka berada di pesadarnya sendiri. Umpamanya kita kena dalam bab hadis, dalam bab ibadat, tentunya kita kena merujuk kepada mereka yang pakar dalam bidang hadis. Sebab itu mereka duduk di pesadarnya sendiri. Mereka boleh mentashihkan hadis, mereka boleh semak status hadis itu, susur galurnya bagaimana, hadis itu sahih atau tidak, dhaif atau tidak, palsu atau tidak. Kita sebagai orang awam kena bijak mencari. Dan saya cukup yakin bahawa ahli ilmu mereka sangat bertanggungjawab dengan apa yang mereka nukilkan, dengan apa yang mereka sampaikan. Sebab kesannya ila yaumil qiyamah. Satu penyelewengan yang dibuat dengan sengaja, hanya kerana nak mengikut rasam semasa, hanya kerana nak mengikut nak ikut kehendak orang ramai, maka dia terpaksa membenarkan apa yang tidak benar. Dia bertanggungjawab besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihan yang kita ada, cari makalah, cari kitab yang telah disahihkan. Barangkali sesuai juga dengan senario zaman sekarang ni, apabila ramai kita dengar ustaz-ustaz yang segera yang dilahirkan oleh program-program reality, ataupun ada juga ustaz-ustaz yang orang kata tu berpaksikan kepada politik semata-mata, dan mereka mengeluarkan hujah-hujah, mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang berbaur politik ataupun berbaur mengikut kehendak semasa seperti yang ustaz sebut. Jadi bagaimana agaknya senario itu dan kita nak berdepan dengan situasi seperti ini? Nabi SAW tidak meninggalkan kita percuma. Nabi meninggalkan wasiat yang banyak yang terakam dalam kitab-kitab hadis. Kalaulah kita berbicara tentang politik semasa hari ini, dengan tak segeranya mengeluarkan pendapat ikut suka hati tanpa merujuk kepada landasan yang benar, itu adalah perkara yang silap. Perkara silap. Dalam hubungan masyarakat dengan pemimpin, Nabi mengajar kita banyak akhlak yang wajib kita tahu. Sebagai rakyat, kita wajib tahu dan wajib kita pegang. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan, barang sesiapa yang hendak menasihati pemimpin mereka, penguasa mereka, jangan ia menampakkan secara terang-terangan. Akan tetapi hendaklah dia mengambil tangannya, pergi ke tempat yang tertutup, berbicaralah empat mata. Beritahu. Kemudian kata Nabi SAW, apabila penguasa itu, pemimpin itu mahu mendengar, ya itu baik untuk kamu. Kalau dia tak nak dengar, pemimpin tak nak dengar, habis sudah tanggungjawab kamu. So siapa kita rakyat nak terpekik terlelung, nak mempertikai, nak mencari salah para pemimpin? Apakah ia boleh selesai? Dan apakah demonstrasi jalanan itu suatu yang baik kepada negara? Baik, kita akan sentuh tentang hal ini selepas ini, apabila kita kembali selepas kita bawakan kemas kini berita, dan apabila kita kembali juga, saya nak tahu tentang bagaimana agaknya
kita nak berdepan dengan pemimpin-pemimpin yang barangkali zalim bagi mereka. Pemimpin zalim ni bagaimana agaknya Nabi ajar kita untuk kita berdepan dengan situasi seperti itu. Kita akan kembali lagi selepas ini dalam Bicara Negara. Baik, Alhamdulillah kita kembali semula dalam program Bicara Negara dan kita bersama dengan Ustaz Rizal Kamaruddin, merupakan Sekretariat Ilmuwan Malaysia, di mana kita berbincang mengenai bagaimana kita boleh mengenal kaedah beragama orang-orang soleh terdahulu, dan itu merupakan satu panduan bagi kita masyarakat hari ini untuk meneruskan kelangsungan hidup dalam keadaan negara yang penuh dengan cabaran, yang penuh dengan dugaannya tu banyak isu-isu yang dibangkitkan baru-baru ini seperti kalimah Allah dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang orang Islam juga harus tangani dan mengambil contoh-contoh daripada mereka yang alim terdahulu untuk kita jadikan panduan. Baik Ustaz, bagaimana dengan persoalan saya tadi tentang kita ini berdepan dengan situasi politik yang genting juga, dengan adanya tuduh-menuduh, caci-mencaci dan sebagainya, dan ada pula yang kata pemimpin ini zalim, pemimpin itu zalim. Jadi bagaimana agaknya kita nak menangani isu seperti ini? Pertamanya saya nak kembalikan kepada hadis Nabi SAW yang peringatkan kepada kita, diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim. Nabi menyatakan akan berlaku selepas peninggalanku nanti para pemimpin yang tidak mengikut petunjukku, kata Nabi. Tidak mengikut sunnahku dengan panduan sunnahku. Akan muncul pula di kalangan kamu orang-orang yang hatinya adalah hati syaitan, yakni manusia yang berhati syaitan. Aku, yakni Huzaifah, bertanya, apakah harus aku lakukan jika aku menemui situasi itu? Lantas Nabi menyatakan bahawa tasma'u wa tuti'ul amir wa in daraba zahraka wa akhadha malak. Kata Nabi SAW, hendaklah kamu dengar dan taat kepada pemimpin kamu walaupun dia memukul punggung kamu dan merampas harta benda kamu. Ketegasan yang dibuat oleh Nabi SAW ini memperlihatkan kepada kita, apapun yang berlaku, tidak ada hak bagi kita untuk nak memberontak, untuk nak berkata nista kepada para pemimpin. Dalam sebuah hadis Nabi yang lain, Nabi menyatakan, jangan kamu mencerca, yakni maki hamun para pemimpin kamu. Jangan kamu dengki dan khianat kepada mereka. Jangan kamu membuat mereka marah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah terhadap pemimpin. Sesungguhnya perkara ini adalah dekat hanya sementara, kata Nabi SAW. Hadis ini juga daripada sahih pada Imam Ahmad, Tirmidzi dan sebagainya. Panduan yang jelas saya rasa daripada Nabi SAW. Dan kaedah awal saya dah beritahu tadi, tak puas hati dengan pemimpin, dia ada kaedah, iaitu tarik tangan ke tepi. Tapi siapa kita? Kita menyampaikan kepada wakil-wakil dan sebagainya. Atau kita sempat berpeluang bertemu pemimpin, ya silakan. Silakan. Soal dia nak dengar tak dengar, itu bukan urusan kita. Dalam dunia hari ini pula adanya Twitter, adanya Facebook yang boleh berinteraksi langsung bersama dengan pemimpin-pemimpin ini, tetapi digunakan oleh orang ramai dengan cara memaki hamun, mengkritik dan sebagainya, bukan cara menasihat seperti yang barangkali kita gambarkan tadi. Ya, saya pernah membaca Twitter menteri kita, pernah juga membaca Facebook PM kita. Sebenarnya itulah kesempatan yang pemimpin dah beri. Tetapi mengapa kata-kata lista yang dikeluarkan? Orang sudah ada. Sehingga kalau Facebook itu mereka mungkin boleh PM saja. Tidak perlu terbuka. Tak perlu letak dekat wall tu Tidak perlu. Okey, baik. Kita lanjutkan lagi seketika nanti. Kita beri laluan kepada pemanggil kita di talian, Haji Zahrul di talian. Assalamualaikum Haji Zahrul. Baik. Terima kasih pemanggil kita Haji Zahrul. Ustaz. Ya. Bismillah. Pertamanya saya nak pesan, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap ketika. Sebab perkara tip ini dah dibudayakan. Tapi kita ada pilihan. Pilih nak bagi atau pilih tak bagi. Tepuk dada,
angkat tangan, buat sendiri. Tapi soalnya tu takut memberi implikasi kepada barang jualan kita dan prestasi syarikat dan sebagainya. Terus saya sebut tadi, dah dibudayakan. Dah dibudayakan ni bukan mudah untuk nak kita cek ni. Kena bijak-bijak lah. Perlahan-lahan lah. Yang kedua, bila kita menilai sikap Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni seorang jutawan, seorang tokoh jutawan bersama Nabi SAW, sahabat di antara sahabat yang terkaya. Bila dia turut serta berhijrah bersama Nabi SAW, dia tinggal habis semua. Dia tinggal habis semua harta kekayaan dia pergi selas pinggang. Sampai di Madinah, orang Ansar kenal, sebagiannya kenal siapa Abdul Rahman bin Auf, dan mereka simpati dengan Abdul Rahman bin Auf. Mereka nak beri bantuan, mereka nak beri pinjaman, beri segala-galanya. Tetapi apa sikap Abdul Rahman? Abdul Rahman minta tunjuk di mana pasar. Di mana pasar? Walaupun dia boleh dapat bantuan dan segala macam, tapi Abdul Rahman mahu berdiri di atas usahanya sendiri. Dia hanya pinjam modal dan dia berniaga. Akhirnya dengan kebijaksanaan Abdul Rahman bin Auf, dia berjaya buka pasar yang lain untuk menandingi pasar Yahudi yang ada. Jadi orang kata dengan ilmu yang ada, dengan kepakaran yang ada dan amanah strategis. Okey, baik. Itu panduan orang kata tu daripada para sahabat yang memberi contoh yang terbaik kepada kita dan orang-orang yang terkemudian termasuk kita hari ini. Jadi kita bolehlah jadikan itu sebagai pedoman untuk kita meneruskan kelangsungan kehidupan kita ni dengan contoh-contoh yang terbaik seperti itu. Tetapi kalau dalam berpolitik pula, kita berbalik kepada soal negara kita ni, dalam soal berpolitik itu, bagaimana agaknya kita ingin mengambil contoh? Adakah kalau kita nak mengundi nanti, sebagai contohnya nak pilihan raya dah dekat ni Ustaz, jadi nak pilihan raya, kita nak memilih calon-calon yang mesti warak sahaja ataupun yang orang Islam sahaja. Jadi bagaimana agaknya? Kita pilih pemimpin yang taat kepada dalam sikit tu, dalam kena penjelasan yang lebih dalam tu Ustaz. Kita kena pilih pemimpin yang sealiran dengan kepimpinan negara yang ada, yang taat, memberikan ketaatan kepada kepimpinan, sama ada dia Muslim atau tidak Muslim. Sekiranya mereka itu wakil yang bukan Muslim, tapi mereka memberi ketaatan kepada pemimpin nombor satu negara, ya, kita kena memberi pilihan itu. Kita kena beri pilihan itu. Dan yang mana kepentingan orang-orang Islam yang lain itu akan terus dijaga. Baik. Selepas ini kita berhenti seketika. Sekali lagi kita beri laluan kepada seruan azan bagi menandakan masuknya solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur tepat jam 4.51 petang, dan kita akan kembali lagi. Dan apabila kita kembali, saya nak dapatkan pandangan Ustaz berkenaan dengan imam ataupun ulama terdahulu seperti Wali Songo sebagai contohnya. Adakah kita mengkaji dan melihat adakah semuanya benar seperti ajaran Rasulullah dan para sahabat? Selepas ini kita kembali semula. Kita kembali semula dalam program Bicara Negara bersama saya Zulkifli Bujang dan juga Ustaz Riza Kamaruddin, tetamu saya dari Sekretariat Ilmuwan Malaysia atau ringkasnya Ilmu, dan kita bercakap mengenai kaedah beragama orang-orang soleh terdahulu. Tentang persoalan saya tadi tentang Wali Songo, ataupun kita ada tok guru kita yang sebelum ini yang kita sering saja berpandu kepada mereka. Bagaimana agaknya senario itu? Kita boleh berpandu kepada mereka selagi mereka berpandu pada Al-Quran dan Hadis. Simple. Mereka membawakan risalah, membawakan ilmu, pengajaran kepada kita, asas kepada kita sebelum budak, daripada merangkak, berjalan, bertaktir dan sebagainya. Dah besar kita diberi pilihan. Diberi pilihan untuk mencari yang paling benar dalam agama. Nak mencari yang paling benar, yang hak itu tidak lain tidak bukan tokohnya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikon yang tak boleh lari. Siapa pun yang memperkenalkan, kita nombor 2.
sama ada di antara ulama Nusantara atau sebagai atau siapa sahaja pun, kita mengambil pendapat mereka selagi mana pendapat mereka itu tidak berlawanan dengan petunjuk Al-Quran dan Hadis. Tapi yang timbulnya sekarang ni Ustaz ialah soal taksub kepada ustaz-ustaz kita ataupun tok guru kita, ataupun ialah orang kata orang yang alim terdahulu yang mengajar kita. Jadi soal taksub ini yang mungkin meruncing. Saya berpesan kepada diri saya dan juga pada para pendengar sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Imam Syafi'i pun menyebutkan, setiap apa yang telah aku ucapkan padahal telah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang bertentangan dengan ucapan aku itu, maka ambillah hadis Nabi itu dan mengambil hadis Nabi itu lebih utama, dan jangan kamu bertaklid kepadaku. Imam Syafi'i sebut, jangan bertaklid, jangan ta'assub, jangan fanatik kepada aku. Siapa mereka? Yang kita nak pegang sampai tak boleh dengar pandangan orang lain. Didatangkan hadis pun kita tak boleh nak dengar. Ustaz aku kata begini, tok guru kata begini. Itu bukan disiplin yang diajar oleh agama. Kita dah sebut, apa pun yang datang kepada kita, panduan datang kepada kita, hujah yang datang kepada kita, kembalikan semua itu kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi mana kita berpegang dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita dalam bilangan yang sedikit pun, yakin dan percaya itulah kebenaran yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu alam. Terima kasih Ustaz, sampai di sini perbincangan kita untuk hari ini dalam Bicara Negara untuk episod yang ke-6 ini. Ustaz dari Sekretariat Ilmuwan Malaysia, kita ucapkan ribuan terima kasih, dan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar kita yang menghubungi kita sebentar tadi. InsyaAllah minggu depan kita akan kembali lagi dengan topik yang lain, atau boleh juga kita menyentuh tentang hal-hal yang lain. Kalau anda sendiri ada persoalan-persoalan yang ingin anda bangkitkan dalam perbincangan kita dalam Bicara Negara ini, boleh terus hantarkan email ataupun ke Facebook ataupun juga ke Twitter kami di bernama Radio 24. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.